Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kepada anak-anak didik yang berada di luar sana. Cikgu doakan agar anda sentiasa bersedia untuk menghadapi peperiksaan SPM yang tidak lama lagi. Cikgu Ismi Kamarul Syam, nama cikgu Ismi Kamarul Syam bin Ismail. Pada hari ini akan berkongsi dengan anak-anak didik yang berada di luar sana untuk tajuk tingkatan 4. Jadi cikgu yakin anda telah pun membuat ulang kaji pada dalam masa yang terdekat kerana peperiksaan tidak akan lama lagi. Okey, jadi untuk tingkatan 4 pada kali ini cikgu akan membawa bab 11 iaitu daya dan gerakan. Okey, jadi kalau anak didik perhatikan bahawa apakah itu daya dan apakah itu gerakan. Jadi daya ni semudah ceritanya ialah bagaimana kita apabila kita makan nasi, jadi kita bertenaga. Jadi dengan adanya tenaga tersebut maka kita bolehlah bergerak. Contohnya seperti sekarang cikgu mengangkat tangan. Ini memerlukan daya. Jadi dengan adanya daya, sebabnya adanya daya maka kita boleh bergerak. Okey, kita buat game sedikit minta. Okey, yang pertama ialah boleh ikut cikgu stay focus. Bagaimana cikgu menggerakkan tangan ni? Stay focus. Dan yang kedua, never give up. Okey, cikgu menggerakkan tangan ni juga. Never give up. Dan yang ketiga paling bestnya iaitu push your limit. Push your limit. Okey. So, 3 kata klausa itu, 3 perkataan itu sebenarnya memberi motivasi pada anda dan ia berkaitan dengan daya dan juga gerakan. Okey, jadi mari kita lihat seterusnya. Okey, dalam bab daya dan gerakan ini tingkatan 4 bab 11 dia mempunyai 4 subtopik yang terdiri daripada gerakan linear, graf gerakan linear, pecutan graviti dan jatuh bebas, jisim dan inertia. Jadi pada kali ini cikgu akan membawa anda untuk mengenali tentang gerakan linear. Okey, mari kita lihat apakah definisi gerakan linear tersebut. Okey, gerakan linear. Okey, di situ terdapat 2 kata kunci ataupun 2 perkara yang anda perlu kuasai. Okey, yang pertamanya ialah jarak. Jadi bila sebut jarak itu apa dia? Jarak itu bukan nama tempat yang terdapat di Pulau Pinang. Tapi jarak itu ialah jumlah panjang lintasan gerakan suatu objek. Okey, cikgu ulang balik jumlah panjang lintasan gerakan suatu objek. Jadi bila sebut lintasan, lintasan yang bagaimana? Adakah lintasan yang jalan potong atau bagaimana? Jadi kita akan lihat sebentar lagi. Dan yang kedua ialah sesaran. Okey, sesaran bukan sasaran sesaran. Okey, sesaran ni bagaimana pula? Sesaran ialah jarak lintasan terpendek. Okey. So di sinilah perbezaan antara jarak dan juga sesaran. Jadi jarak ialah jumlah panjang lintasan. Maknanya ikut mana yang kita nak jalan. Contohnya daripada Sungai Petani nak datang nak mai ke Alustar ni contohnya ada banyak jalan. Jadi jumlah perjalanan itu dalam bentuk kilometer adalah jarak. Tetapi sesaran adalah jarak lintasan terpendek. Maknanya jalan potong. Jalan potong, jalan pintas yang menyambungkan 2 lokasi dalam satu arah tertentu. Okey, so itulah key ataupun kata kunci dalam bab ini jarak dan sesaran. Okey, mari kita lihat pada contoh soalan di sini. Okey, kita dapati adakah contohnya anda berada di kedudukan asal sini Jadi anda ingin pergi ke bandar ataupun satu tempat di sini. Jadi bila dia sebut jarak ialah bagaimana? Dia pastilah melalui jalan yang paling jauh lah. A 60 meter, daripada sini ke sini B 60 meter dan C 60 meter. Maka dia sampai ke lokasi ini. Maksudnya dia pergi kata apa? Dia pergi mengetih ke contohlah. Dia pergi melencong lah kan. Melancong lah begitulah. Okey, jadi ini adalah jarak. Okey, begini Jadi jumlahnya ialah berapa? 180. Bagaimana dengan sesaran? Sesaran pula ialah jalan pintas. Jalan pintas maksudnya daripada sini yang paling pendek ialah di sini. Ke kiri ini ke kiri ini. Jadi jumlahnya ialah 60 meter. Okey, dapat Jadi cikgu ulang balik, jarak ialah jumlah jalan yang terpanjang dan sesaran adalah jumlah panjang terpendek Okey, lanjut daripada itu aplikasi daripada jarak dan sesaran kita aplikasikan dalam laju dan juga had laju. Jadi laju mempunyai formulanya iaitu laju jarak per masa. Kalau anda menaiki highway ataupun
jalan daripada Alustar ke KL, kita akan nampak tanda laju di kiri jalan ataupun di kanan jalan kan. Jadi kalau kita dapat 100 km sejam. Okey, so maknanya 100 km itu ialah jarak dan juga jam itu adalah masa. Dan laju purata pula ialah kadar perubahan jumlah jarak. Okey, iaitu laju purata ialah jumlah jarak tersebut dibahagi dengan jumlah masa. Okey, mari kita lihat contoh Okey, sebuah kereta bergerak sejauh 10 meter dalam masa 2 saat. Sebuah kereta bergerak dalam sejauh 10 meter dalam masa 2 saat. Okey, kemudian 30 meter dalam 3 saat dan 60 meter dalam 4 saat. Hitungkan laju kereta itu pada 2 saat, pada 3 saat serta laju purata. Okey. Jadi laju kereta pada 2 saat, okey, seperti formula tadi, iaitu jarak dibagi dengan masa, maka lajunya ialah 5 meter per saat ataupun ditulis dengan meter saat kuasa negatif 1. Jadi kuasa negatif 1 itu sebenarnya ialah 1 per 1 per. Okey, kemudian masa ketika 3 saat bagaimana? So jumlahnya ialah 30 meter dibagi dengan 3 saat, maka dapatlah 10 saat. Dan bagaimana pula dengan laju purata? Jadi laju puratanya ialah 60 meter. 60 meter dibahagi dengan 4 saat. Jadi dapatlah 15 meter per saat. Jadi mudah Jadi dalam sains ini formula-formulanya ringkas. Cuma tinggal lagi anda perlu mengenal pasti bahawa jaraknya yang mana, saatnya yang mana. Jadi pastikan nilai ataupun nombor yang anda lihat dalam soalan, kita melihat kepada unit di belakang. Jadi kalau kata M merujuk pada meter, meter adalah jarak. Dan S bukan saya tapi S adalah saat. Jadi saat merujuk kepada masa. Jadi be careful, jangan tersilap menulis ataupun meletak nilai nombor tersebut dalam formula yang diberi. Okey, hal laju bagaimana pula? Hal laju ialah kadar perubahan sesaran, iaitu hal laju sama dengan sesaran dibagi dengan masa. Jadi contoh di sini, seorang lelaki berlari pada sesaran 100 meter. Macam anda lah kan, pada waktu sukan sekolah ke arah barat dalam masa 10 saat. Jadi mudah saja, masukkan sesaran itu ialah 100 meter dibahagi dengan 10 saat. Jadi kita dapatlah had lajunya ialah 10 meter per saat. Jadi anda cuba recall balik Usain Bolt dengan kelajuan, berapa laju dia kan? Kalau kita lihat dia berlari dalam masa 100 meter tu, dia mengambil masa kurang daripada 10 saat. Wow, sangat-sangat laju. Jadi kita boleh kira, boleh buat pengiraan dalam masa 100 meter dibahagi dengan 9.56 saat kan. Jadi anda kira jadi sudah pasti anda akan dapat kelajuan dia memang lebih daripada 10 meter per saat. Maknanya sangat laju lah. Okey, lanjutan ataupun aplikasi daripada hal laju kita dapati ialah pecutan Okey, pecutan lanjutan daripada itu iaitu kadar perubahan laju kita dapati di sini dalam formulanya ialah apabila kita membezakan had laju awal dan had laju akhir dan dibahagi dengan masa juga. Okey, mari kita lihat contoh Sebuah lori yang pegun bergerak dengan had laju 60 meter sesaat. Sebuah lori yang pegun. Pegun tu maksudnya statik, tidak bergerak. Jadi bila tidak bergerak itu maksudnya kelajuan awalnya ialah kosong. Okey, dalam masa 2 saat. Jadi apakah pecutan bagi lori tersebut? Okey, yang pertamanya kita keluarkan fakta. Had laju awal 10 meter per saat, had laju akhir 60 meter per saat. Kemudian kita masukkan nilai tersebut ke dalam formula yang telah diberi iaitu had laju akhir mestilah menolak had laju awal, iaitu perbezaannya. Jadi kita dapati 60 tolak kosong dibahagi dengan 2 saat masa yang diambil. Jadi 60 bagi 2 30 saat. Mudah aja kan? Jadi campur tolak bagi darab Jadi jangan silap yang itu. Sebab soalan telah diberi dengan nyata, anda hanya perlu memasukkan nilai ke dalam formula dan buat pengiraan dengan tepat Okey, ini adalah contoh jenis graf linear Jadi kalau kita lihat ini contohlah panjang pita detik ini. Apabila disusun dalam bentuk graf begini, kita dapati bahawa dia adalah setara ataupun seragam. Jadi ini kita kenali sebagai had laju seragam ataupun pecutan sifar. Dan kalau kita melihat begini pula, bagaimana kita nak meletakkan pita ini? Iaitu kita mengira bilangan titik yang sama. Okey, jadi kalau kita lihat di sini,
10 titik. Jadi semuanya 10 titik. Jadi kita dapati bahawa sekiranya terdapat had laju, perubahan had laju, maka kita akan dapati jarak di antara titik-titik ini berbeza kan. Maksudnya makin laju, jarak dia makin jauh Jadi ini kita dapati bahawa had laju bertambah secara seragam ataupun pecutan seragam. Okey, yang ini pula bagaimana? Yang ini kita dapati had lajunya makin berkurangan secara seragam juga atau dikenali sebagainya pecutan seragam. Jadi biasalah kita naik motor, ada kala kita bermula dengan perlahan, kita laju, kita speed, so ada pecutan. Kemudian kita nak berhenti, maka kita akan memperlahankan pergerakan Okey, ini contoh sebuah kereta mainan menghasilkan detik-detik pada pita detik seperti yang ditunjukkan di bawah. Okey, jadi kita kira titiknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 titik bermaksud selanya ada 6. Betul kan? Ada 6 detik. Jadi jaraknya 0.2. Jadi arah gerakannya begini. Jadi masa untuk 1 detik, jadi 1 detik ialah 1/50, iaitu 0.02 saat. Masa untuk 6 detik, maknanya untuk detik pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, maka 0.02 untuk 1 detik didarab dengan 6, maka kita akan dapat 0.12 saat. Dan had lajunya kita masuk dalam formula sebentar tadi, iaitu sesaran ialah 0.2 meter dibahagi dengan masa 0.12 saat, maka kita akan dapati 1.67 meter saat Okey, jadi itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini berkenaan dengan tema yang pertama, iaitu gerakan linear. Berjumpa lagi. Terima kasih.